الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan kepada siapa yang masih lagi belum subscribe, saya harap anda boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay guys, malam ni sebelum kita mulakan dengan kisah kita pada malam ni, saya just nak remind kepada anda yang kita dah available di Spotify dan juga di Apple Podcast. Anda boleh cari the segment Markas Puaka. Malam ni kita ada lebih kurang dalam 6 kisah yang kita nak ketengahkan, dan ini adalah kisah yang pertama. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, ini adalah kisah aku sewaktu aku berusia dalam 5-6 tahun macam tu lebih kurang. Aku masih ingat walaupun tak banyak, aku masih ingat serba sedikit berkenaan dengan kisah ni. Jadi sebelum aku mulakan kisah yang bagi aku menakutkan ni, aku nak memperkenalkan diri aku. Nama aku Ika. Dan aku masih lagi, macam aku cakapkan, yang aku ingat serba sedikit ataupun seberapa banyak yang mungkin berkenaan dengan kisah ni. Pada malam Jumaat tahun 2006 kalau tak silap, mungkin lebih kurang dalam pukul 1 pagi macam itulah, aku tersedar daripada tidur disebabkan kehausan yang teramat sangat. Jadi aku pun kejutlah mak aku. Mak, kejut. Mak nak pergi dapur mak. Haus lah mak. Jadi Fiz, pada waktu tu ada mak aku je. Ayah aku dia bekerja pada shift malam. Dia masuk pukul 12.30 malam, makanya tinggal aku dengan mak aku je lah kat rumah pada malam tu. Jadi bila aku dekat dapur, aku dah minum air dan sebagainya. Lepas dah settle minum air putih dekat dapur tadi tu, aku dengan mak aku masuklah ke dalam bilik balik. Aku dah baring, mak aku pun dah baring, kan? Baru je aku nak lelapkan mata aku ni, aku ternampak ada satu sosok tubuh yang tak jelas wajah dia dan berbungkus kain putih setengah badan. Jadi aku pun kejut dia. Mak, apa dia long? Dia cakap itu. Mak, ya apa? Mak, apa benda tu mak? Aku tanyakan dekat mak aku, sambil-sambil aku menunjukkan sosok tubuh yang tengah berdiri dekat depan aku ni. Dalam masa yang sama, aku tengok muka mak aku. Aku nampak riak wajah muka mak aku ni. Dia kelihatan sedikit terkejut dan dia terus capai surah Yasin ataupun buku Yasin ni dekat bawah bantal dan dia letakkan dekat atas dada aku. Dah Ika tutup mata Tutup mata, pegang buku Yasin ni, tutup mata, jangan buka mata. Dan mak aku mengarahkan aku buat macam tu secara tiba-tiba tu. Aku macam, apa hal ni kan? Jadi aku yang dalam keadaan yang masih tercengang, masih lagi tertanya-tanya ni, aku akur je dengan arahan mak aku. Jadi aku pun baring, sambil-sambil pegang surah Yasin ni, sambil-sambil tu mata aku tutup dan terus tertidur. Yang sosok tubuh berbungkus tadi tu, aku abaikan. Jadi Fiz, bila dah menjelang pagi ni, ayah aku pun ni dah balik daripada kerja lah. Dan mak aku pun apa lagi, dia pun bercerita lah dekat ayah aku tentang kejadian malam tadi sebenarnya. Nak dijadikan cerita, malam tadi tu
kita orang ternampak pocong, Fiz. Jadi menurut daripada mulut jiran-jiran ni dekat blok rumah aku ni, mereka ada cakap tau yang ada roh yang tak tenteram dekat blok ni. Dan salah seorang daripada penduduk blok yang menyeramkan ni menceritakan kisah benar ni kepada ayah aku. Dan benda ni dah lama menginap dekat blok tu. Jadi apa yang kita orang tahu adalah beberapa tahun dahulu ada seorang lelaki ni. Ada seorang lelaki ni dia menggantungkan diri dia dekat sebatang pokok. Sebab apa dia bunuh diri ni? Disebabkan stres kerja ataupun putus cinta. Kan? Sebab yang sebenarnya kita orang pun tak tahu. Dan sampai sekarang ni Fiz, pokok tu masih ada lagi dekat sebelah blok ni. Dan tak ada siapa pun yang berani untuk tebang pokok tu disebabkan takut diganggu. Dan menurut pada kata orang luar pula, pocong yang kain dia setengah badan dan tangan dia dah terkeluar, pocong ni dia akan mencederakan orang. Selagi tangan dia ni masih lagi belum terkeluar daripada kain kafan tu, selagi tu semua orang akan selamat. Wallahualam. Jadi itulah Fiz, kisah yang aku nak ceritakan kepada Fiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Okey guys, itu dia kisah yang pertama. Kisah yang dikongsikan oleh Ika dengan kisah dia berjudul Mak Apa Benda Tu Mak. Simple je dia punya title Mak Apa Benda Tu Mak. Pocong. Okey, now berkenaan dengan kisah pertama ni kan, menurut pada you guys semualah, adakah betul apa benda yang dicakapkan tu? I mean, bukanlah saya nak katakan cerita ni tak betul, tapi adakah betul daripada menurut orang luar ni dia kata pocong yang kain dia hanya setengah badan. Okey, kainnya hanya setengah badan dan tangan dia dah terkeluar tu, pocong tu dia boleh mencederakan orang ataupun mengapa-apakan seseorang betul ke? Selagi tangan dia masih belum terkeluar daripada kain kafan tu, selagi itulah orang akan selamat. Alung cakap betul. Wallahualam. Saya pun tak sure. Ini adalah kali pertama yang saya dengar ataupun yang saya baca mengatakan bahawa kalau pocong tu tangannya dah terkeluar daripada kain kafan tu, dia boleh menceritakan orang, mencederakan orang. Alright, jom kita bacakan kisah kita yang kedua. Kisah yang kedua ni yang dikongsikan oleh Anon. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Fiz, hari ni aku nak bercerita sikit tentang budak nama Ayu. Aku ni dah makin tak faham tau dengan kehidupan Ayu yang penuh dengan berbagai-bagai dugaan dan juga cobaan. Dan mungkin inilah yang dinamakan sebagai liku-liku kehidupan yang telah ditakdirkan pada si Ayu ni. Aku memerhatikan insan dekat depan aku, seorang wanita yang sering tersenyum di hujung bibirnya, tetapi kita tak dapat nak menilai seseorang dengan hanya melihat daripada luaran, betul tak? Kan? Bak kata orang putih, don't judge a book by its cover. Boleh macam dia ni. Jadi Fiz, aku ni memang suka berbual dengan dia tau. Sebabkan dia ni adalah orang yang bila berbicara, dia tak membuatkan kita rasa kita ni serba kekurangan. Dia akan membuatkan kita rasa selesa untuk meluahkan idea-idea, meluahkan perasaan, meluahkan benda-benda yang kita tak puas hati. Kita akan selesa. Dan dia ni pula boleh dikatakan pakar kaunseling dan motivasi bagi aku. Jadi ada satu hari tu Fiz, aku bertanyakan dekat dia perihal penanggal. Pernah ke dia melalui pengalaman dengan makhluk tersebut? Dan masa tu dia senyum je. Ayu, aku nak tanya kau sikit boleh tak? Kau nak tanya aku apa? Aku nak tanya, kau ada apa-apa pengalaman pasal penanggal lah? Ada? Itu jawapannya, ada.
Jadi kisahnya bermula di kampung suami dia yang terletak dekat daerah Muar. Jadi pada ketika itu Ayu dan juga suami dia pulang ke kampung sebulan sekali, memandangkan suami dia menanggung kedua ibu bapa dia serta seorang adik yang masih bersekolah. Jadi setibanya dekat rumah mertua dia pada hari itu, diorang ni diberitahu yang ayam dekat reban habis dimakan musang. Dan setiap malam seekor ayam akan dimakan musang. Tapi si Ayu dengan suami dia ni merasakan ada satu benda yang tak betul, ataupun ada satu benda yang ganjil dengan peristiwa tersebut. Takkan tiap-tiap malam hilang seekor, kan? Kenapa tak hilang semua satu malam? Jadi keganjilan dia adalah kerana keadaan ayam tu dimakan. Dan setahu mereka suami isteri ni, mana ada musang yang memakan kepala ayam dengan mencabut kepala beserta dengan isi perut dia sekali dan meninggalkan badan ayam tanpa organ dalaman. Pelik tak? Kalau katakanlah musang nak makan ayam tu, mestilah dia gembat semua. Tapi ayam yang mati setiap malam ni, kepala tak ada dan bahagian dalam badan tu kosong. Jadi Fiz, yang menambahkan pelik dia ni, bila ayam kepunyaan anak diorang ni tinggal bersebelahan, tak pula disentuh. Tapi Ayu dan juga suami malas nak berbicara tentang hal tu dengan orang tua disebabkan ni lah takut orang tua tu kecil hati ke. Jadi diorang diamkan diri je. Jadi Fiz, setiap kali balik ke kampung, Ayu ni dia mengalami sakit buang air kecil yang tak henti-henti. Selalu kalau dia macam nak terkencing ke, dia rasa sakit sangat. Dan di bahagian rahim dia pun sakit juga. Kalau katakanlah sakit sekali dua tu, bolehlah kita nak katakan benda tu sebagai jangkitan kuman ke apa kan. Tapi bila berkali-kali, benda tu bukanlah satu kebetulan, tapi confirm mesti ada sesuatu benda yang tak kena. Dan setiap kali dia pulang ke kampung, diorang akan ke klinik pada esok harinya, memandangkan suami Ayu tak nak menurut kata orang tua dia yang menyarankan agar dibawa Ayu ke bidan kampung untuk dipicit ataupun ditawas. Dia tak nak bawa. Sebab bagi dia tak nak orang kata macam mempertaruhkan akidah dia, memandangkan cara perubatan yang menggunakan perasap kemenyan, itu ini. Dia tak nak benda-benda macam ni. Tambahan pula, bila balik ke rumah diorang balik, keadaan akan kembali pulih macam biasa. Jadi si Ayu ni, semasa dia bertanyakan perihal tersebut kepada jiran-jiran dia ni, jiran Ayu ni menyarankan agar Ayu jangan menggunakan air kolah dekat dalam rumah mertua dia ataupun dekat rumah mertua dia ni. Gunakan air terus daripada paip sewaktu mandi. Dan sama juga kalau katakan dia pergi kencing ke, buang air besar ke apa, kena pakai air yang terus direct dari paip. Disebabkan apa tau? Pada pendapat diorang, makhluk yang suka mengganggu rahim wanita ni tak lain tak bukan dia adalah penanggal. Jadi Fiz, air kolah dekat rumah mak mertua dia pula ataupun rumah mertua dia separas pinggang, selebar 4 kaki dan memanjang 7 kaki. Sama macam liang lahat lah lebih kurang, kan? Dan andaian yang dibuat jirannya yang makhluk tersebut ataupun penanggal tersebut merendamkan diri dia yang kepanasan dalam kolam tersebut membuatkan Ayu macam meremang bulu roma. Jadi bila nasihat tu diikuti, alhamdulillah Ayu tak mengalami apa-apa kesakitan, kan? Bila dia menggunakan air yang direct straight dari paip. Now Fiz, berbalik kepada kisah malam yang diorang balik ke kampung tu. Pada waktu tu Ayu tidur dekat dalam bilik dan anak-anak diorang ni bersama dengan sepupu-sepupu diorang tidur dekat depan TV. Jadi pada malam tu lebih kurang dalam pukul 1 pagi macam tu, okey, anak ada beberapa orang lah, sepupu dan juga anak dia ni yang masih lagi belum tidur. Diorang tengah sibuk main video game.
kan? Diselang-seli pula dengan ketawa, kan? Dan diorang terkejut bila diorang terdengar sesuatu ataupun ada dengar satu bunyi yang datang ni daripada arah dapur. Jadi masa diorang tengah main game ni, lebih kurang 3-4 orang tengah main game, terdengar bunyi daripada dapur, diorang terus toleh ke arah dapur. Dan bila diorang toleh ke arah dapur, Fiz, diorang macam terpaku tau bila melihat dekat atas alang tu, atas alang yang menuju ke ruangan dapur tu, diorang ternampak ada kepala dengan rambut yang kusut masai tanpa badan sedang meniti di sepanjang alang tersebut. Dan diorang nampak ada kelihatan seperti air berwarna kuning cair meleleh-leleh daripada usus yang tergantung-gantung tu. Diorang tak ada cerita banyak, campak diorang punya remote game semua ni, terus diorang selubungkan kepala dalam selimut, terus tutup TV semua, terus tidur. Jadi pada keesokan harinya tu, sepupu dan juga anak-anak dia ni pun menceritakanlah benda yang diorang nampak ni pada Ayu. Mengucap panjang si Ayu ni. Dan sejak daripada tu, Fiz, si Ayu akan pastikan anak-anak dia ni pergi tidur dulu sebelum dia tidur. Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang kedua yang dikongsikan oleh Anon dengan kisah dia yang berjudul Penanggal. Cerita dia okey, tapi bab yang last tu bagi saya macam agak meremang sikit. Sebabkan dia kata diorang berempat toleh ke arah dapur tu dan diorang ternampak dekat atas alang menuju ke ruang dapur tu terdapat kepala dengan rambut yang kusut masai tanpa badan tengah meniti di sepanjang alang tersebut. Oh, itu bila saya baca tadi tu tiba-tiba bulu rumah saya macam zik macam bergemang kan. Okey, alright. Saya nak kena pandang-pandang juga frame saya ni kan, takut dia jatuh lagi ke apa, masalah saya. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang dihantar oleh Anon juga. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Fiz, aku nak ceritakan lagi lah. Kita difahamkan yang penanggal ni adalah bidan yang mengamalkan ilmu hitam. Itu adalah penanggal. Bidan yang menjadi penanggal pada waktu malam kelihatan seperti wanita biasa pada siang hari. Dan mereka bagaimanapun boleh dikenali sebagai penanggal melalui tingkah laku diorang ni. Apabila berjumpa dengan orang ramai, diorang ni biasa ni akan mengelak untuk bertentang mata. Dan ketika bertugas sebagai bidan, mereka boleh dilihat selalu macam mengecap bibir diorang. Diorang macam seolah-olah memikirkan sedang menikmati darah wanita yang melahirkan pada tibanya waktu malam. Jadi Fiz, orang yang tahu dekat mana hantu penanggal ni tinggal boleh menunggu pada waktu malam ketika penanggal tu terbang meninggalkan tubuhnya dan terbang keluar. Okey. Dan benda ni boleh dimusnahkan dengan menuang serpihan kaca dalam lubang tengkuk dia ni. Ya, bila dia dah keluar daripada badan, okey, dia dah keluar daripada badan tu, dekat bahagian lubang tengkuk dia ni tuangkan serpihan kaca. Dan serpihan kaca ni yang akan mencederakan organ dalaman penanggal apabila dia kembali bersambung dengan tubuh dia ni. Jadi Fiz, cara lain untuk membunuh penanggal adalah dengan membakar tubuh dia. Dengan itu, menghalang penanggal daripada kembali bercantum dengan tubuh dia tu pada waktu siang ni, buatlah cara macam ni. Okey. Now, cara untuk mendedahkan siapa sebenarnya hantu penanggal tanpa membunuh dia ni adalah dengan
menterbalikkan tubuh dia ni. Dengan itu, apabila kepala penanggal tu kembali bercantum semula dengan tubuh dia, dia akan bercantum dengan keadaan terbalik, iaitu kepala menghadap ke belakang manakala badan dia pula menghadap ke depan. Dan maka dengan itu barulah kita dapat mendedahkan kepada semua orang apakah dia sebenarnya. Jadi Fiz, hantu penanggal ni adalah seseorang yang menuntut ilmu hitam. Dengan tu, ilmu tersebut perlu diwariskan kepada seseorang ataupun seorang pengganti sebelum tuan dia mati sebagai saka. Okay. Sebelum tuan dia mati dan benda tu sebagai saka. Dan sekira tuan dia mati sebelum sempat mencari pengganti, hantu penanggal akan hidup liar dan mengganggu penduduk setempat. Benda ni dia suka ataupun dia gemar menghisap darah manusia yang akan ataupun yang mahu bersalin. Dan penanggal juga biasanya diwarisi daripada ibu kepada anak secara turun-temurun. Jadi Fiz, kalau kita tengok daripada sudut penelitian secara ilmiah, kadar kematian yang tinggi ketika bersalin akibat kehilangan darah ataupun tumpah darah ni mungkin menyebabkan timbulnya kepercayaan ni sebagai menjelaskan kenapa terdapat kadar kematian yang tinggi dalam kalangan ibu-ibu yang bersalin. Dan kematian akibat tumpah darah ni memang tak dapat dikawal. Dan boleh jadi disebabkan itu, masyarakat menggunakan hantu penanggal sebagai satu cara supaya masyarakat merasakan yang mereka dapat mengawal sesuatu kejadian. Dan jika dikaitkan dengan kejadian tumpah darah itu sebagai perbuatan hantu, masyarakat dapat berusaha untuk menghindarkan gangguan hantu tersebut melalui jampi ataupun amalan seperti meletakkan daun mengkuang pada tiang rumah. Jadi Fiz, penanggal ni pula ada nama dan juga jenis yang berlainan mengikut pada sesuatu tempat. Hantu penanggal dikenali sebagai manananggal ataupun wak-wak di dalam masyarakat Filipina. Dan hantu ni menyerupai Pontianak dalam budaya masyarakat barat. Dan ia adalah makhluk yang memakan manusia dan juga ahli sihir yang jahat. Dan mitos mengenai manananggal popular di wilayah Visayas di Filipina, terutamanya sekali di kawasan Barat Capiz, Iloilo dan juga di Antique. Jadi Fiz, manananggal ni dikatakan takutkan bawang putih dan juga garam. Dan makhluk ini boleh dikatakan diorang akan cuba untuk mengelakkan diri daripada pisau belati, daripada cahaya, cuka, rempah ratus dan juga ekor ikan pari yang dibuat sebagai cemeti. Dan makhluk yang sama dikatakan boleh ditemui di Indonesia juga. Berbeza dengan hantu penanggal dekat Malaysia, versi Filipina adalah wanita tu dia lebih tua tapi cantik dan mampu menanggalkan badan, bukan hanya kepala je. Jadi Fiz, jika dalam kisah rakyat daripada negara Filipina terdapatnya manananggal, di Malaysia sendiri hantu penanggal, tapi hantu penanggal dekat Malaysia ni pula dikenali dengan nama-nama yang berbeza mengikut negeri. Sebagai contoh, di Sabah, Sabah mempunyai versi hantu penanggal yang tersendiri, iaitu dikenali sebagai balan-balan. Dan berbeza dengan hantu penanggal dan juga manananggal yang terdiri daripada wanita, namun sebaliknya balan-balan ni dia merupakan seorang lelaki. Wallahualam. Jadi itulah Fiz, sedikit fakta berkenaan dengan penanggal yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum.
Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Anun dengan kisah dia yang berjudul Fakta Tentang Penanggal. Nadia, apa khabar? Saya harap anda dalam keadaan sihat. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang dikongsikan oleh Hash. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, nama aku Hash. Dan mungkin ramai yang pernah terbaca ataupun terdengar tentang kisah-kisah mistik yang berlaku dekat asrama. Ataupun mungkin pernah mengalaminya sendiri. Dan aku adalah salah seorang daripada dia yang mengalami peristiwa diganggu semasa tinggal dekat asrama. Dan kejadian dia bermula sewaktu aku berada di semester yang ketiga. Jadi Fiz, sebelum tu memang banyak kejadian pelik yang pernah aku nampak dan juga yang pernah aku dengar sepanjang aku mendiami dekat asrama tu. Tambahan pula, aku ni juga merupakan salah seorang ahli jawatan kuasa pelajar Kamsis. Jadi memang banyaklah cerita yang aku dengar daripada senior, daripada kawan-kawan, pensyarah, staff. Macam-macam cerita yang aku dengar. Ada yang kena histeria lah, orang minyak lah, kes pencuri yang mencuri sampaikan susah nak dikejar sebabkan pandai menghilangkan diri lah. Ada kes yang terkejun daripada tingkap 3 tapi masih lagi hidup. Cuma tulang-tulang je yang patah dan sebagainya. Macam-macam benda lah yang aku dengar ni. Kisah aku pula. Kisah aku bermula bila tibanya minggu study week semasa aku berada di semester yang ketiga ni. Jadi masa study week memang menjadi kewajiban untuk pelajar asrama untuk balik ke rumah masing-masing dengan membawa pulang sebahagian barang dalam bilik asrama ni. Jadi tak susah lah bila dah habis exam, tinggal bawa luggage dan check out daripada asrama aja. Tapi Fiz, bagi kita orang yang jauh ni, terutamanya yang datangnya daripada Sarawak maupun daripada Semenanjung, terpaksalah kita orang stay kat asrama aja. Takkan kita orang nak balik ke Sarawak semata-mata dan sebagainya kan, contoh. Walaupun study week, tak semua student akan balik. Ada yang akan stay sebab ada study group, ada kelas ganti, terutamanya pelajar-pelajar semester akhir ni. Jadi untuk blok aku pula, which is blok M. Blok M Aras 2 memang sunyi, Fiz. Disebabkan aku tak ada roommate. Jadi kesimpulannya, aku melepak dekat bilik kawan aku yang tak balik rumah, yang sama blok dan sama aras. Aku lepak kat bilik dia. Jadi Fiz, sambil-sambil melepak tu, kita orang pun bercerita sambil-sambil makan jajan dan sebagainya, gelak ketawa. Macam biasalah budak-budak asrama, Fiz, kan? Asrama kan sunyi masa tu. Jadi kiranya aku dengan kawan aku tu je lah yang kata macam menghebohkan suasana dekat asrama ni. Now, sedikit gambaran kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka berkenaan dengan kedudukan asrama ni, kedudukan blok ni. Dekat hujung blok ni adalah paya dan juga hutan. Okey. Manakala depan blok pula pemandangannya hanyalah satu perumahan kecil untuk warga tempatan. Dan ada juga pelajar yang menyewa di dalam kawasan perumahan tersebut. Ada. Jadi Fiz, kalau katakanlah malam, lagi-lagi sunyi-sunyi macam ni, suasana dia jadi macam seram tau. Seram bila menjelangnya waktu malam dan lebih yang kata menakutkan bila bermulanya study week. Sebabkan apa? Kurang student. Jadi untuk menghilangkan rasa sunyi ni, kawan aku ajak karaoke dalam bilik dia. Jadi memandangkan pada waktu tu tak adalah macam set karaoke canggih macam zaman sekarang ni. Jadi aku dengan dia nyanyi tanpa menggunakan set karaoke. Kita orang buka YouTube, lepas tu nyanyi yang orang kata nyanyi pakai video klip yang -1 punya lagu lah. Kita orang nyanyi. Jadi Fiz, kita orang masa tu tengah menyanyi dalam keadaan tingkap yang terbuka dan ada angin kuat yang agak bertiup lah masa tu kan. Memang feel lah menyanyi masa ketika tu dengan angin-angin yang tengah bertiup ni semua kan. Jadi selepas nyanyi beberapa buah lagu, aku bagi can dekat kawan aku ni untuk nyanyi pula. Dan aku decide untuk aku duduk dekat atas katil sambil menghadap ke tingkap. Sambil-sambil aku dengar dia nyanyi, sambil-sambil tu aku menghadap ke tingkap. Jadi Fiz, tengah syok-syok member aku tengah menyanyi ni, tiba-tiba
aku tertangkap satu sosok tubuh melompat setempat tapi tegak. Dia melompat macam tu. Aku nampak benda ni. Aku cakap, member aku tengah menyanyi ni. Dan aku nampak benda ni. Aku cakap, apa benda pula ni kan? Masa tu aku dah tak sedap hati dah habis. Jantung aku masa tu rasa macam nak terkeluar daripada mulut aku tau. Sebab kenapa? Punyalah takut masa tu. Sesak nafas, susah nak bernafas. Segala macam, semua benda ada lah. Senang cerita. Sebab apa aku macam tu? Makin lama aku perhatikan benda tu, aku tahu benda tu bukan manusia weh. Dan bila aku perhatikan betul-betul, memang sah, tak lain tak bukan benda tu adalah Cik Bungkus. Kan? Aku dapat lihat jelas muka dia, Fiz. Dan aku dapat describe muka dia dengan hanya mengatakan yang muka dia cukup menakutkan. Memang betul apa orang cakap, Fiz. Bila kau nampak benda ni, memang sangat mustahil untuk kita bergerak maupun untuk kita mengelipkan mata sekalipun. Cuma dalam hati kau berharap agar kau pengsan ke apa ke, supaya kau dapat menghentikan diri kau daripada terus menatap benda ni. Jadi masa aku tengah terpaku dekat tepi tingkap tengok benda ni duk melompat-lompat ni, aku dengan kawan aku dah mula perasan kelakuan pelik aku ni. Lepas tu kawan aku pun tegur aku, bro, apa hal kau ni bro? Macam nampak hantu je kau ni. Waktu tu kawan aku ni dia belum toleh lagi ke arah tingkap tu. Dan masa tu aku just jawab dekat dia macam tu kau tengok tu kau tengok tu, sambil-sambil menuding jari ke arah luar tingkap. Dan masa kawan aku toleh, benda tu dah betul-betul dekat dengan tingkap dah, Fiz. Benda tu macam datang betul-betul dekat tingkap. Aku apa lagi, terus cabut, ketuk bilik orang depan. Nasib baiklah orang kata bilik orang depan ni ada juga kawan aku yang tak balik rumah ni, kan? Dia buka pintu, aku terus masuk, aku terus tutup pintu. Tinggallah kawan aku sorang-sorang kat situ. Sambil-sambil tu dia ketuk pintu macam orang hilang akal, bis. Betul. Tapi orang yang punya bilik tak juga buka pintu bilik ni, kan? Sebab dah sama-sama takut kan. Aku pun takut, dia pun takut. Dia tak nak buka pintu bilik dia. Sampaikan apa tau, kawan aku yang tengah ketuk pintu ni berlari pergi ke rumah warden dekat bawah blok. Jadi bila tengok dah pucat, dah berpeluh-peluh, dah bergetar-getar satu badan, penghuni bilik yang aku ketuk untuk menyelamatkan diri ni terus pegang kaki aku, kan? Dia terus pegang kaki aku. Dia cakap dekat kawan dia yang lagi satu yang kaki aku sejuk habis, macam baru keluar daripada tempat aircon, dia kata. Jadi dia ambil gelas, dia tuangkan air, dia baca-bacakan sesuatu. Aku tak tahu apa benda yang dia baca. Ialah sebabkan tak sama agama kan. Dia baca. Lepas tu dia terus sapukan muka aku dengan air tu. Tapi aku tahu, memandangkan itu adalah petua dia. Sebab dia memang seorang, orang kata orang surau dan dia ni baik. Dia sapukan air tu dekat muka aku dan dia suruh aku minum. Walaupun berlainan agama, Fiz, aku okey je nak minum pun tak ada masalah. Aku pun togok lah air yang dibaca-baca ni. Dan dalam beberapa minit macam tu, aku back to normal. Dan aku pun ceritakan lah kat dia. Dan dia cakap kat aku, dia cakap kat aku yang kedudukan bilik kawan aku tu memang laluan benda tu, Fiz. Memang laluan. Tapi yang membuatkan benda tu menunjukkan diri dia mungkin bersebab, which is aku dah buat andaian aku sendiri. Sebabkan mungkin aku dengan kawan aku ni duk melalak bising menyanyi karaoke dekat dalam bilik, menyanyi melalak macam orang gila. Kesimpulan dia, Fiz, aku demam seminggu. Dan masa tu aku terus tobat lah, Fiz. Aku terus bertaubat lah. Aku tak nak buat bising lah. Tak kira lah hujung minggu ke ataupun minggu study week ke, aku tak nak buat bising langsung dah. Ingatkan bukan manusia je yang tak suka bising duduk kat asrama. Ingatkan manusia je yang tak suka bising bila duduk kat asrama. Tapi bukan manusia pun tak suka juga bila kita buat kecoh dekat asrama. Jadi itulah, Hafiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Selamat malam.
Itu guys, kisah yang keberapa dah ni? Kisah yang ketiga ketiga keempat, kisah yang dikongsikan oleh Hash dengan kisah dia berjudul Gangguan Semasa Karaoke. Okey, mula-mula saya ingatkan Hash ni orang Melayu orang Islam Sebab itu masa saya baca pembuka ayat tadi dia cakap hello, assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka tu. Tapi bukan, dia bukan orang Islam. Dia beragama lain. Okey. Maafkan saya berkenaan dengan hal tu. Okey, alright, jom kita teruskan dengan kisah kita seterusnya. Kisah yang kelima. Is it? Kisah yang kelima yang dikongsikan oleh Faiz. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, cerita ni panjang sedikit yang aku nak ceritakan dengan kau ni. Aku nak berceritakan pasal budak nama Aisyah. Aisyah ni dia adalah seorang gadis kampung yang pemalu. Dan dia berhijrah ke ibu kota sekitar pada tahun 1984. Dan Aisyah ni pula dia mengalami sejenis penyakit di mana mata dia sangat sensitif kepada cahaya yang terang. Kan? Sebab itulah Aisyah sentiasa pakai spek mata hitam. Dan Aisyah paling pantang kalau katakan ada sesiapa yang cuba untuk ambil gambar dia. Disebabkan dia sensitif terhadap flash yang dikeluarkan daripada kamera. 1984 Fiz, mana ada handphone. Semuanya pakai kamera Kodak kan? Kamera filem, confirm keluar flash. Dan cahaya yang terang daripada flash tu akan menyebabkan Aisyah ni mengalami migraine yang teruk. Pernah sekali tu Fiz, kilang tempat Aisyah bekerja ni mengadakan jamuan tahunan. Jadi jurugambar yang ditugaskan mengambil gambar secara tiba-tiba tersnap gambar si Aisyah ni. Terus si Aisyah ni mengalami sakit kepala yang teramat sangat sehingga bermuih mulut dia ni menahan kesakitan. Meronta-ronta dia dekat atas lantai sehinggalah pihak ambulans sampai. Jadi selama 3 hari Aisyah ditempatkan di hospital di mana dekat dalam bilik yang istimewa yang lampunya dipadamkan dan hanya dibuka bila perlu. Dan jurugambar tu pun datang melawat Aisyah dan minta maaf pada Aisyah. Dia tak sengaja. Jadi sejak hari tu Fiz, Aisyah telah berhenti kerja. Dan doktor membekalkan beberapa jenis ubat-ubatan dan disuruh agar berehat untuk satu jangka masa yang sangat panjang. Dan dia hanya duduk dekat rumah aja dan hanya keluar pada waktu malam di mana cahaya tak begitu terang untuk beli makanan. Jadi housemate dia yang simpati dengan keadaan Aisyah ni mengizinkan dia tinggal sementara dekat rumah tersebut tanpa memerlu bayar sewa pun, sehinggalah dia benar-benar sihat untuk pulang ke kampung. Fast forward, setelah sebulan Aisyah dah pun sihat sepenuhnya Fiz. Maka tibalah untuk Aisyah pulang ke kampung. Dan pada malam tu Aisyah keluar daripada rumah untuk menuju ke stesen bas. Dan dalam perjalanan dia pergi ke stesen bas ni, dia telah diculik oleh 4 lelaki menaiki sebuah kereta. Dia dibawa ke sebuah rumah kosong dan kakinya diikat dan tangannya pun diikat ke sebuah tiang. Dan Aisyah masa tu menangis minta simpati. Pakaian dia ditanggalkan satu persatu dan dia dirogol secara bergilir-gilir Fiz. Dan salah seorang daripada perogol tersebut mengeluarkan kamera untuk mengambil gambar untuk mengambil gambar perbuatan terkutuk tu. Dan Aisyah merayu supaya gambar tu tidak diambil. Dan dia cuba untuk menerangkan mengenai keadaan penyakit dia yang sensitif kepada cahaya. Tapi si durjana tu langsung tak menghiraukan si rayuan si Aisyah. Dan kali pertama gambar dia ambil, lampu flash yang menyilaukan
menyebabkan penyakit Aisyah tu datang balik. Kepala dia sakit, Fiz. Menjerit-jerit dia kesakitan ni. Dan pada masa yang sama masih lagi dikerjakan oleh 4 lelaki durjana tu. Dan gambarnya tu diambil dengan bertubi-tubi, Fiz. Dan setiap kali lampu flash tersebut terkena pada mata si Aisyah ni, kepala dia bagaikan rasa dihiris-hiris, Fiz. Itu belum dikira dengan kesakitan yang dia diperkosa, dengan penderitaan psikologi yang dialami pada ketika tu, Fiz. Dan pada ketika tu, darah dah mula mengalir daripada hidung, daripada telinga, daripada mata dia ni. Dan setelah menderita diperkosa selama 4 jam, Aisyah dibawa ke sebuah jambatan. Dan dia dicampakkan hidup-hidup dalam keadaan sakit kepala yang kronik dengan badan yang lemah tak bermaya. Dan sebelum dia dicampak, Aisyah sempat berkata, "Sesiapa yang ambil gambar aku tanpa rela, aku akan seksa diorang dalam mimpi dengan kesakitan yang sama yang aku alami. Aku bersumpah, dalam mati aku sekalipun, celakalah mereka yang mengambil gambar aku." Jadi keesokan paginya tu, 4 lelaki durjana tu pun pergilah ke kedai foto untuk cuci gambar yang diorang ambil ni. Dan sejumlah wang telah diberikan kepada tokek kedai gambar untuk merahsiakan perihal gambar yang dicuci ni. Jadi bila diorang tengok gambar ni, diorang ketawa lah, terbahak-bahak diorang ketawa kan bila melihat gambar yang Aisyah dalam keadaan tak bermaya, dalam keadaan bogel yang sungguh memalukan ni. Dan secara tiba-tiba, bila diorang nak keluar daripada kedai gambar, dah masuk kereta, dah bawa kereta dan sebagainya, kereta yang diorang naiki ni mengalami kemalangan dan terlanggar dahan pokok yang terjatuh dekat atas jalan raya ni. Dan dahan pokok tersebut tembus melalui enjin kereta dan terus menusuk kepala si pemandu ni. Dia mati dekat tempat kejadian. Lelaki durjana yang kedua mati petang tu juga dekat hospital akibat pendarahan kepala yang sangat-sangat teruk. Lelaki yang ketiga pula selamat daripada kemalangan dan dibenarkan balik. Tapi dalam perjalanan balik, dia tersadung. Kaki dia tersadung dan terjatuh ke dalam longkang yang sangat-sangat dalam. Dan disebabkan dia terjatuh ke dalam longkang yang sangat dalam ni, kaki dia patah dan tak mampu untuk memanjat kembali ke atas. Akhirnya mati lemas kerana ketika hujan turun selebat-lebatnya, air naik dengan sangat cepat. Dan lelaki yang keempat pula pulang ke rumah. Dan pada malam tu, Fiz, dia bermimpi Aisyah datang menemui dia dan memukul kepala dia dengan sebatang kayu. Jadi bila dia terjaga daripada tidur dia tu, dia terasa macam kepala dia ni macam sakit sangat-sangat. Kepala sakit yang terlalu kronik sehinggakan dia hilang pertimbangan. Dan dia ambil garfu dan dia menggores-goreskan kepala dia sehingga berdarah, Fiz. Dan sekarang tu dia menyesal. Dan dia merasakan dia dah terkena sumpahan si Aisyah ni. Jadi dia pun pergi terus menyerahkan diri dia dekat balai polis yang berdekatan dan menceritakan semua perkara terkutuk yang dilakukan terhadap Aisyah yang malang tu. Dan semua gambar-gambar Aisyah yang diambil ketika dirogol diserahkan kepada pihak polis. Dan pihak polis menahan lelaki itu dekat dalam longkap dan terus menjalankan operasi mencari si Aisyah ni. Apa jadi dengan lelaki itu? Lelaki itu mati dalam lokap kerana menghantukkan kepalanya sendiri ke dinding, ekoran daripada sakit kepala dia yang teramat sangat. Jadi Fiz, selepas 2 hari, mayat Aisyah ditemui terapung dekat sungai. Dibawa ke hospital untuk bedah siasat dan dikenal pasti identiti dia. Dan doktor yang menjalankan bedah siasat mengambil sekempit gambar mayat Aisyah untuk direkodkan. Tapi yang pelik dia, Fiz,
Apabila flash kamera tersebut memancar, jantung Aisyah ni kembali berdegup. Tapi buat seketika waktu aja. Dan selepas pada tu lebih kurang dalam 2-3 saat, dia terdengar seolah-olah macam Aisyah ni menghembuskan nafas. Jadi bila doktor nampak benda macam ni, dia macam pening kepala tu, apa benda ni sebenarnya. Jadi selepas gambar mayat dicuci, doktor tersebut ditemui mati kerana overdose makan ubat penahan sakit. Jadi diceritakan gambar yang disimpan oleh pihak polis kini dimusnahkan kerana sesiapa yang melihat gambar tu akan orang kata dilaporkan mengalami mimpi geri dan juga sakit kepala yang sangat teruk. Jadi hari ini gambar postmortem mayat Aisyah sudah ditemui kembali. Dan kes ni dirahsiakan daripada pengetahuan umum kerana sumpahan ni masih lagi tak dapat nak diatasi. Dan sesiapa yang melihat gambar ni, malam Aisyah pasti akan datang dalam mimpi. Dan apabila kita terjaga daripada tidur, kita akan mengalami sakit kepala yang sangat-sangat kronik, Fiz. Dan mengikut pada pengalaman, imej tersebut akan menghantui pemandangan anda sehingga di mana-mana saja anda lihat, gambar mayat Aisyah akan menjelma dalam pandangan anda. Kalau tak percaya, cuba pejamkan mata dan dongak ke atas. Apa yang korang nampak? Jadi untuk mengelakkan daripada terkena sumpahan si Aisyah ni, jangan kita tengok gambar terus kepada mata dia. Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Okey guys, itu dia kisah yang dikongsikan oleh siapa? Faiz dengan kisah dia berjudul Aisyah Masih Hidup. Cerita yang agak menarik, cerita yang agak kejam, agak misteri dan agak mengerikan sebenarnya kan. Dan of course mungkin pendengar-pendengar atau penonton-penonton wanita especially akan berasa marah dengan cerita ni kan. Even saya yang lelaki ni pun rasa marah juga kan. Tapi bila dapat tahu yang diorang ni kau kata dah dapat balasan diorang dekat dunia ni, rasa macam okey kan, kira macam setimpal lah dengan apa benda yang diorang buat kan. Sedih, cerita dia memang sedih. Wallahualam, cerita kesahihan cerita ni saya pun tak tahu macam mana. Okey, first time saya dengar cerita ni dan dia berlaku pada tahun 1984. Masa tu saya baru setahun kan. Saya baru setahun. Okey, jadi ya, wallahualam. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni. Tapi sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka di kedua-dua platform yang kita ada, di saluran merah dan juga di saluran TikTok, dan juga yang mana telah menyumbang melalui super sticker, super chat dan juga TikTok gift pada malam ni. Antara sumbangan yang kita telah terima pada malam ni, kita ada terima sumbangan daripada Faizul Diana, daripada Atrina, Whiskas Nyam, Rain 71, Jardin Channel, Kucing apa ni? Kucing Steam Aku nak baca nama dia pun macam serba salah je kan. Kucing Steam Limau, Budak PJ, Owell, Cik Puan, daripada Suraya, daripada White Fox, Sharon Anthony, daripada Reka Dave, Smoochies, Cik Syaza, Sans, daripada Wahida, and then daripada Baam Handmade, Muhammad Hafiz Abdullah, Dino, and then daripada Tak Rasa Nak Join, Cik Aiza, Uncle Bujang, MN, Rohana Noor, Modelin, Mr. Ed, Cik Ina, Aju Chim, Kicap Pedas,
Pop Miki, sumbangan besar daripada Pop Miki dan juga Jardin Channel pada malam ni. Terima kasih daripada Ifah Zila, Miss Azura dan juga daripada Lemmy. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni. Kisah tak ada nama. Okey, jom kita dengarkan kisah kita yang terakhir. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hafiz, hari ni aku nak ceritakan pasal Fatimah, Hafiz. Fatimah? Fatimah mana dah? Hari ni aku nak ceritakan pasal Fatimah. Fatimah ni dia bekerja sebagai seorang pegawai bank di sebuah bank yang terkemuka dekat Malaysia. Dan baru-baru ni dia telah ditukarkan dari cawangan di selatan tanah air ke cawangan yang baru di pantai timur. Jadi disebabkan kesibukan dan juga masa yang singkat, Fatimah ni orang kata dia macam tak mempunyai masa yang banyak untuk mencari rumah yang betul-betul sesuai dengan dia. Tapi dia cukup bersyukur kerana berjaya menyewa sebuah rumah kampung yang diperolehinya di saat-saat akhir. Jadi baru seminggu Fatimah tinggal dekat rumah sewa yang barunya tu. Walaupun kecil, tapi cukup selesa lah. Cukup selesa. Dan salah satu perkara yang dia suka adalah belakang rumah tersebut. Dekat belakang rumah tersebut terdapat sebuah perigi yang memang cukup sejuk air dia ni. Si Fatimah ni pula dia memang suka mandi air perigi daripada kecil lagi. Lagi puas katanya. Tapi Fiz, walaupun dah seminggu tinggal kat situ, Fatimah masih lagi belum sempat nak merasa ataupun menikmati kesejukan air perigi disebabkan dia terlalu sibuk. Jadi apabila tiba hujung minggu, barulah Fatimah tu berkesempatan meninjau keadaan perigi tersebut. Awal-awal pagi lagi dia dah bangun untuk membersihkan keadaan sekitar perigi yang kata macam agak usang lah. Kalau boleh, tengah hari tu nanti dia nak mandi dekat air perigi tersebut. Jadi batu-bata yang berada dekat atas perigi tu dialihkan. Papan yang dipaku menutupi perigi pun dibuangkan. Dibersihkanlah kawasan tu, senang cerita. Dan Fatimah sempat jugalah menebas semak samun yang tumbuh melia di sekeliling perigi tu. Jadi Fiz, sewaktu dia tengah sibuk menebas ni, jiran-jiran sekeliling dia ni asyik menjeling tajam dekat arah si Fatimah ni. Seolah-olah si Fatimah ni tengah buat kesalahan yang besar pula. Jadi si Fatimah ni dia macam heran, tapi dia buat tak tahu je lah. Lantak kau lah, kau nak buat apa pun kan. Jadi apa yang penting bagi Fatimah ialah perigi kat rumah tu harus disiapkan dan dibersihkan pada hari tu juga. Jadi tak sampai tengah hari, kawasan sekitar perigi tersebut dah pun siap dibersihkan, dah lapang dekat situ kan. Jadi bila dah siap semuanya, tanpa membuang masa, si Fatimah pun mencapai tuala dan terus pergi mandi kat perigi tu. Walaupun dah agak lama tak digunakan, tapi air perigi masih lagi jernih dan sejuk dia masih lagi terasa. Jadi lepas dah mandi, Fatimah pun pergi rehatkan badan dia. Dia pergi baring dan sebagainya lah, penat kan daripada pagi duk bersihkan kawasan tu. Dan tak tahu kenapa Fiz, secara tiba-tiba kepala dia rasa macam pening, berpusing-pusing tau. Dan sakit kepala dia ni melarat sampai ke petang. Dan tak surut-surut, malah makin teruk sampaikan si Fatimah ni muntah teruk. Jadi disebabkan sakit kepala yang teruk, malam tu Fatimah tak dapat nak buat apa-apa kan? Jadi dalam keadaan tu hati dia macam sedih lah, mengenangkan diri dia yang kesorangan dekat perantauan dan tak ada siapa-siapa yang kisah langsung pasal diri dia ni. Jadi Fiz, disebabkan dia terlalu lemah, Fatimah langsung tak berdaya untuk bangun. Jadi tingkap-tingkap dan juga pintu rumah dibiarkan tanpa ditutup Fiz. Kepala dia ni rasa berat, badan dia rasa berat, rasa lemah. Dan malam tu dia tak dapat nak lelapkan mata dia.
Jadi Fiz, menjelang tengah malam, mata Fatimah masih lagi tak nak terlena tau. Dan ketika itulah dia mengalami sesuatu benda yang dia belum pernah alami sebelum ni. Dan sewaktu dia terlantar dekat atas katil, Fatimah terdengar sayup-sayup suara orang meminta tolong. 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 Dia dengar suara ni tau. Jadi Fatimah yang tengah sakit ni tak boleh nak buat apa-apa, walaupun pada ketika tu dia rasa takut. Lebih-lebih lagi dia seorang-seorang dekat rumah masa tu. Jadi bulu roma dekat tengkuk dia ni semua berdiri. Setiap kali mendengar suara tu datangnya daripada mana tau? Datang dia daripada telaga perigi yang dia mandi siang tadi. Tolong. Dia dengar suara ni. Dia macam pelik. Tak mungkin ada orang terjatuh dekat dalam tu, sebab dia menutup kembali mulut perigi tu selepas mandi. Lagipun, kalau katakanlah ada orang jatuh dekat dalam perigi tu, dah tentu-tentu si Fatimah ni dia akan terdengar bunyi percikan air dulu. Dan keadaan Fatimah dia jadi macam makin teruk. Yang agak teruk ni menyebabkan dia hanya dapat membungkamkan diri dia dekat atas katil. Walaupun dengan perasaan takut yang teramat sangat ni, dia masih lagi tak berdaya bangun untuk meminta pertolongan. Dan laungan meminta tolong tu berterusan sampailah ke azan subuh. Dan selepas pada tu, barulah Fatimah dapat lelapkan mata. Dan Fatimah hanya terjaga sewaktu dia mendengar suara orang membeli salam daripada luar rumah. Tuk 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 tuk. Assalamualaikum. Tuk 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 tuk. Dan salam yang diberikan tu disambut oleh Fatimah yang hanya dapat menjawab salam tu daripada dalam bilik, disebabkan Fatimah masih lagi belum ada tenaga nak bangun. Jadi pintu rumah yang macam saya cakapkan tadi, pintu rumah yang terbuka luas tu menyebabkan Mak Utih, isteri kepada tuan rumah, terus masuk je kat dalam rumah. Bila dia masuk, dia macam, Astaghfirullahalazim, Fatimah, kenapa dengan kamu ni Fatimah? Dia cakap betul. Jadi si Mak Utih ni pun teruslah memapah anak gadis tu sambil menjerit meminta tolong daripada suami dia. Jadi pada ketika tu, Pak Utih kelihatan sedang menjengah perigi dekat belakang rumah. Dan 2 hari Fatimah ditahan dekat hospital, dan ketika dirawat, Mak Utih dan Pak Utih lah yang menjenguk dia. Jadi setelah pulang ke rumah, dipendekkan cerita, setelah pulang ke rumah barulah diketahui bahawa apa yang dialami olehnya tu sebenarnya bukanlah sakit. Bukanlah sakit biasa kata orang. Sakit Fatimah ni berkemungkinan besar akibat daripada badi perigi lama. Jadi menurut pada kata Pak Utih ataupun cerita Pak Utih, perigi tersebut menyimpan cerita dia yang tersendiri. Dan yang lebih memeranjatkan lagi Fatimah apabila mengetahui pernah ada yang menjadi korban dekat perigi tersebut. Dan peristiwa tu berlaku 10 tahun yang lalu. Dan Pak Utih menceritakan bahawa penyewa rumah dia yang sebelum ni terjatuh dekat dalam perigi dan hanya dijumpai 3 hari selepas tu. Dan ketika mayat tu dijumpai, mayat tersebut telah kembung perut dia. Dan sejak daripada tu tak ada siapa-siapa lagi yang berani menggunakan perigi tu kecuali orang baru yang tak tahu cerita tentang perigi tu. Jadi bila Fatimah dengar cerita ni, Pis,
terus tegak bulu roma dia ni. Dan sejak daripada hari itu, perigi tu tak lagi dijengah oleh si Fatimah. Dan setelah tu, Pak Utih telah memakukan dengan kemas dan meletakkan kembali batu bata besar dekat atas perigi tu seperti keadaan yang asal. Dan Fatimah pun dah tak sanggup lagi dah nak mandi kat perigi tu. Apabila mengenangkan apa benda yang dah jadi pada diri dia. Jadi itulah Hafiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Tolong. Kisah yang terakhir. Kisah berkenaan dengan perigi lama. Menarik kisah perigi lama ni kan. Jadi ada tak siapa-siapa yang ada rumah kat kampung sekarang yang ada perigi? Jangan malam-malam anda dengar orang cakap, tolong. Seram. Okey, itu dia kisah yang terakhir pada malam ni berkenaan dengan perigi lama. Okey, jadi kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka, terima kasih saya ucapkan. Yang mana yang telah menyumbang, saya doakan supaya anda dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Jangan lupa tap love dan follow akaun Markas Puaka. Dan anda di saluran YouTube, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Malam kisah kelam terlek perlahan tentang jiwa yang tersesat di jalan tak bertuan. Di antara bayang-bayang dan bisikan angin malam, alam gaib menyapa, membuka tabir kelam. Aku berjalan di lorong sepi tanpa cahaya, seakan nenek moyang mengintai dari sudut mata. Warisan beban yang tak pernah kupinta, mengikuti langkahku, bayangan yang menghantui jiwa. Bisikan halus mengalun dari pepohonan, mengisahkan cerita tentang dosa dan penyesalan. Sangkau merayap di udara tanpa aroma, racun tak kasat mata, memburu tanpa tanda. Terselimuti kabut misteri, amalan kita menjadi bagian dari tradisi. Orang-orang terperangkap dalam lingkaran ngeri, melakukan ritual yang membuat hati ngeri. Terperangkap antara dunia nyata dan maya, mencari jalan keluar dari kegelapan jiwa. Api neraka membara dalam setiap dosa, berusaha lari tapi celaka menghampiri juga. Anak muda tergiur oleh janji manis kuasa, menggadaikan nurani demi harta dan tahta, tanpa sadar terjerat dalam jaring tipu daya. Amalan jijik merusak jiwa dan raga. Penduduk kampung hidup dalam kepalsuan, menghamba pada ilmu yang penuh kemunafikan. Mentera dilapaskan tanpa makna kebenaran, mengundang murka dari Tuhan semesta alam. Rumah-rumah tua berdiri dengan angkuhnya, menjadi saksi tisu praktik yang tercela. Di balik tirai jendela ada rahasia gelap tentang jiwa-jiwa yang telah lama tenggelam. Terperangkap antara dunia nyata dan maya, mencari jalan keluar dari kegelapan jiwa. Api neraka membara dalam setiap dosa, berusaha lari tapi celaka menghampiri juga. Di tengah keputusasaan cahaya mulai tampak, seorang bicara
malaikat datang membawa petunjuk mutlak mengajar